Hai semua dan selamat kembali. Hari ini kita nak buat satu kupasan yang betul-betul mendalam tentang tafsir Ibnu Kathir, memfokuskan pada satu surah yang sangat luar biasa, iaitu surah Al-Ankabut. Kita akan tengok tentang realiti ujian iman, satu metafora yang cukup hebat tentang sarang labah-labah untuk kaitkan dengan kelakuan syirik, kisah epik para nabi dan paling penting, rahsia kekuatan salat. Dah bersedia nak hadap realiti kehidupan yang penuh cabaran ni? Jom kita mula. Okey, mari kita terus lami benda ni. Pernah tak terfikir tentang satu persoalan yang sangat-sangat berat ni? Adakah manusia itu fikir mereka akan dibiarkan je cakap kita orang beriman tanpa perlu diuji? Ini adalah ayat kedua dari surah Al-Ankabut. Satu teguran yang menusuk terus ke jiwa kan? Ia ingatkan kita yang cakap-cakap kosong sahaja tak cukup kalau tak disertakan dengan pembuktian. Jadi ini bawa kita kepada hakikat kehidupan sebenar, realiti tentang ujian keimanan yang pasti akan tiba. Dan ini dengan cukup cantiknya digambarkan oleh Ibnu Kathir. Macam ni, ujian tu adalah satu kepastian mutlak. Semua orang akan kena, tak ada siapa pun yang dapat layanan istimewa. Beliau buat perumpamaan, ujian ni ibarat api yang marak menyala. Tapi, api ni tak musnahkan kita. Sebaliknya, ia bertindak macam penapis. Ia bakar segala benda yang kotor, asingkan golongan munafik di satu sisi dan serlahkan emas yang betul-betul tulen di sisi yang lain, iaitu orang beriman yang sejati. Ujian inilah yang akan dedahkan siapa kita yang sebenarnya bila berdepan dengan tekanan. Dan kadang-kadang, tahu tak, ujian yang paling berat tu datang daripada orang yang paling rapat dengan kita. Ayat ke-8 sangat jelas, kita wajib taat dan buat baik dekat ibu bapa, tapi pantang larangannya sangat mutlak bila melibatkan syirik. Ibnu Kathir kongsi satu kisah yang sangat mendebarkan tentang sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Bayangkan, ibu dia sendiri buat mogok lapar semata-mata nak paksa dia tinggalkan Islam. Ini tunjukkan garis sempadan yang sangat-sangat jelas antara ketaatan dekat dunia dan kesetiaan mutlak kita kepada Tuhan. Perkara ni sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Kalau kita selak kembali lembaran sejarah para Anbiya, 950 tahun. Cuba berhenti sekejap dan bayangkan angka ni, 9 abad lebih. Itulah tempoh masa Nabi Nuh berdakwah dekat kaum dia. Hampir 1000 tahun beliau berhabis tenaga. Tapi yang beriman, sikit sangat. Kesabaran beliau diuji ke tahap yang paling maksimum sebelum akhirnya datang banjir besar yang menyapu bersih golongan yang ingkar tu. Kisah ni sangat penting sebab ia diturunkan untuk memujuk dan bagi kekuatan dekat Nabi Muhammad SAW masa baginda ditentang teruk di Mekah dulu. Jom kita lihat macam mana benda ni berkembang ibarat satu dokumentari yang cukup epik. Dari Nabi Nuh yang terselamat dari banjir besar, kemudian kita tengok Nabi Ibrahim yang berani lawan penyembah berhala dan diselamatkan dari api Raja Namrud. Lepas tu kita ada Nabi Lot, Nabi Shu'aib dan Nabi Musa yang masing-masing berdepan dengan pelbagai ragam kaum yang memberontak. Ujian yang bertalu-talu ni pada akhirnya sentiasa diselesaikan dengan campur tangan Allah dan amaran yang sangat keras diturunkan buat mereka yang buat syirik. Okey, sekarang kita perlahankan sikit rentak kita. Kita dah sampai dekat klimaks kupasan ni dan juga rahsia di sebalik nama surah ini sendiri. Perumpamaan orang-orang yang ambil pelindung selain Allah adalah ibarat labah-labah yang buat rumah. Dan sesungguhnya, rumah yang paling lemah ialah rumah labah-labah. Ambil masa sekejap untuk hadam metafora gelap ni. Ibnu Kathir anggap ayat ke-41 ni sebagai satu tamparan realiti yang cukup kuat buat sesiapa je yang rasa diri tu kebal bila bergantung pada pelindung yang palsu. Sebab cuba fikir, kenapa labah-labah? Sebab hakikatnya, sarang labah-labah ni langsung tak bagi apa-apa perlindungan. Betul tak? Bila cuaca panas terik, sarang tu tak boleh bagi teduh pun. Datang hujan lebat, terus hancur. Ditiup angin kencang, habis terbang macam tu je. Sama jugalah kalau kita letak pergantungan kita pada selain Allah. Tak kisahlah pada duit bergunung, sokongan manusia atau berhala. Pergantungan tu kosong. Ia sangat rapuh dan menakutkan sebab ia langsung tak boleh tolong kita bila ribut kehidupan yang sebenar datang melanda. Jadi persoalannya sekarang, kalau sarang tu sekadar satu ilusi, di mana kita patut bina perisai kita yang sebenar? Poin yang paling kritikal di sini ialah solat. Solat ni pertahanan yang muktamad dan bukannya sekadar pergerakan badan yang kita buat secara rutin. Menurut Ibnu Kathir, ada dua fungsi utama. Pertama, ia adalah cara kita buktikan ingatan dan hubungan kita dengan Allah secara berterusan. Kedua, ia sepatutnya jadi perisai aktif yang halang kita dari buat benda keji dan mungkar.
Dan ini ada satu pesanan yang agak deep dan menakutkan tahu. Kalau solat seseorang tu tak halang dia dari buat dosa, maksudnya solat tu sebenarnya makin menjauhkan diri dia dari Allah. Sebaliknya, solat yang betul-betul khusyuk secara automatik akan merawat dan mendidik jiwa kita. Tapi, jangan risau. Perjalanan kita tak berakhir di situ je. Ada janji yang sangat indah menanti bagi mereka yang terus berjuang. Bila kita sampai ke penghujung surah, terutamanya di ayat ke-69, kita disajikan dengan satu resolusi harapan yang sangat menenangkan. Perkataan jihad atau berjuang dekat sini, skop dia tersangatlah luas. Ia bukan sekadar angkat senjata lawan musuh tau. Ia termasuklah peperangan terbesar dalam diri kita, iaitu lawan hawa nafsu sendiri dan berusaha bermati-matian setiap hari nak tepis bisikan syaitan. Dan janjinya sangat simple tapi power. Sesiapa je yang ikhlas berhempas pulas dalam benda ni, Allah sendiri janji akan tunjukkan jalan dan mudahkan segala urusan dia dekat dunia ni sampailah ke akhirat nanti. Pada akhirnya, kupasan ni tinggalkan kita dengan satu persoalan besar yang wajib kita tanya pada diri sendiri. Adakah kita sekarang ni tengah bina sebuah kubu keimanan yang betul-betul kebal dengan solat? Atau kita cuma sedang menumpang teduh dalam sarang labah-labah yang menanti masa nak hancur? Sambil-sambil korang lalui pelbagai cabaran dan ujian hidup moden hari ini, cuba renung sejenak. Di manakah sebenarnya korang letak sepenuh kepercayaan dan kebergantungan korang? Fikir-fikirkan.